Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Syekh Faris Misbah Syamno, terima kasih kepada Ummu Fatih kerana maklum kepada jemaah kita bahawa kuliah kita dah start. Ya, tuan-tuan, Nazara Nazri, Nazira Nazri, Isyamuddin Kamuddin, semua yang hadir pada malam ni, jangan keberatan andai dapat memanjangkan video ni pada teman lain waktu mereka sedang berehat. Moga-moga ada satu santapan rohani untuk kita semua, para wahidah. Harap dapat share pada teman-teman yang lain. Syukri Said, Sepia alias tolong Rokia Samad, semua yang hadir pada malam ni, terima kasih. Suzy Daniel, jangan lupa kesempatan ni, mari sama kita mengajak orang kepada kebaikan, kerana Nabi telah bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai seseorang itu mendapat hidayah dengan apa yang kau usahakan, maka lebih baik pada dunia seisi kandungnya. Malam ni kita dengar kuliah yang relax, saya tenang je malam ni tuan-tuan. InsyaAllah benda yang ringan saja, iaitu pada malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk baca kitab ni. Tibyan fi Adab Hamalatil Quran oleh Al-Imam An-Nawawi. Kitab ni telah pun dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi lebih 700 tahun lalu, dan pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita, ya. Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Baik, kita lihat muka surat 51. Bagi tuan yang memiliki kitab ni boleh rujuk Tibyan fi Adab Hamalatil Quran oleh Al-Imam An-Nawawi, seorang Syekhul Islam, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita, ya. Baik, muka surat 51. Qal musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi bid daraini. Moga-moga Allah merahmati pengarang kitab ini, Imam Nawawi, dengan segala jasanya kepada Islam, dan moga-moga kita yang tinggal ini mendapat manfaat daripada apa yang dicatatkan oleh beliau dan kajian beliau. Kitab ni dapat tempat di hati umat Islam lebih 500 tahun, kerana pengarangnya merupakan seorang yang ikhlas untuk Allah SWT, dan tanda keikhlasannya itu mengalir dalam setiap karangan beliau. Bila kita baca karangan Imam Nawawi ni, kita akan dapati satu keterusan, satu bahasan luar biasa, tuan-tuan. Dengan umur yang begitu singkat, Imam Nawawi ni wafat pada usia 46 tahun, tak sempat berkahwin, tuan-tuan, kerana kemiskinan, kesederhanaan dalam hidup. Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang Imam Nawawi ni, antara karamah beliau, satu malam ketika beliau sakit, adik-adiknya datang melihat sakitnya agak serius, maka mereka pun berhimpun di rumah. Tumpangan itu, Imam Nawawi ni hidupnya serba sederhana, tuan-tuan, ya. Maka tiba-tiba pada malam itu, abang, kakak, ayahnya yang datang ziarah Imam Nawawi ni, mereka pula yang tertidur. Imam Nawawi yang sakit tenat pada waktu itu pula yang bangun tahajud. Bayangkan, tuan-tuan, ini insan memang Allah pilih untuk kebaikan, tuan-tuan. Kita baca kisahnya boleh mengalir mata, ya. Maka Imam Nawawi pun bangun pada waktu malam itu untuk bertahajud. Tak kala beliau mengambil wuduk di kolah, tiba-tiba datang seorang yang tak dikenali menegur dengan mengatakan, kalau bangun tahajud tak payah bising-bising, nanti orang lain terbangun dari tidur mereka, kesian mereka, penat nak berehat. Nasihat ini nampak macam baik, tapi sebenarnya nasihat yang beracun, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Tujuannya tak lain tak bukan supaya memperlahankan aktiviti pada waktu itu, supaya orang lain tidak bangun. Sedangkan Imam Nawawi sengaja mengkocah-kocahkan ikat kolah itu dengan tujuan adik-adiknya yang lain yang sedang melihat itu bangun untuk bertahajud, meraihkan waktu malam yang penuh dengan kemustajaban doa itu. Inilah antara kehebatan karamah Imam Nawawi. Lalu beliau pun telah menegur orang yang menegurnya itu dengan mengatakan, hai syaitan, pergi dari sini, siapa kamu? Maka orang itu menghilang dalam kegelapan malam. Bila adik-beradiknya terkejut mendengar suara tangkingan Imam Nawawi itu, mereka membangun bertanya, apa hal, kenapa? Dia kata, ada seorang tua datang kat sini. Sedangkan mereka melihat pintu semua berkunci, tak ada siapa boleh masuk kawasan itu, tuan-tuan. Nampaknya iblis laknatullah akan datang kepada manusia dalam rupa manusia untuk memperdayakan manusia. Dan kita pun baca kisah Nabi SAW ketika nak berhijrah, maka syaitan datang, iblis datang dalam rupa seorang syekh, seolah-olah macam ketua kabilah orang Arab, untuk menyertai diskusi yang penting itu, apakah tindakan yang wajar diambil terhadap batang tubuh Nabi SAW. Akhirnya mereka mengatakan dibuang negeri, ada yang mengatakan supaya dipenjarakan. Akhirnya bila mereka katakan dibunuh, tapi macam mana cara nak bunuh? Kerana orang Arab ni terkenal dengan al-akhzu bi-tha'ri. Mereka sentiasa berdendam. Kalau ada berlaku pembunuhan satu orang, maka kabilahnya akan tutup bela. Maka akhirnya iblis ni telah mencadangkan supaya
setiap orang itu terlibat untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya keluarga Bani Hashim tidak dapat bertindak balas balik, kerana yang bunuh itu terdiri pada banyak tangan, jadi tak boleh nak pastikan kabilah mana yang bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis akan datang dalam suasana kritikal, crucial, tuan-tuan. Baik, inilah dia cerita tentang pengarang. Sedikit saya nak flashback, nak refresh balik semula ingatan kita kepada Imam Nawawi yang telah kita mulakan kitab beliau ni untuk sekalian kalinya. Baik, kata beliau, suruhan agar melihara Al-Quran dan ancaman supaya tidak membuatnya dilupai. Muka surat 51. Sabit sebuah hadis diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ta'ahadu hadzal Quran fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyadu tafallutan lil-ibli fi uqliha. Kata Nabi sallallahu peliharalah Al-Quran, demi Tuhan yang nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam genggamannya, ia lebih mudah terlepas berbanding daripada unta yang terikat pada talinya. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi nak buat tamsilan itu sampai Nabi bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, demi yang aku berada dalam ketapannya, dalam genggamannya, bagi menunjukkan seriusnya perkara yang dibawakan itu oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda, jagalah Quran, kerana Quran lebih mudah terlepas daripada ingatan, nak dibandingkan dengan seekor unta yang berikat bertambat pun mungkin akan terlepas di tempatnya, tapi Al-Quran lebih mudah terlepas daripada ingatan kamu andai kamu tidak berusaha untuk membacanya. Baik, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibil al-mu'allaqah al-mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atraqaha dhahabat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lain, perumpamaan seorang penghafaz Quran seperti unta yang terikat. Bila dia meliharanya, ia tidak lari. Bila dia melepaskannya, dia akan pergi. Nak menghafaz Quran ni senang, tuan-tuan, masuk ma'at hafiz, hafaz Quran. Tapi yang menjadi masalah nak jaga Quran itu, tuan-tuan. Kerana dalam tafsiran-tafsiran Nabi ni semua menampakkan bahawa Quran terlalu mudah untuk hilang dari ingatan. Lakukan maksiat, ahlan wa sahlan wa jallan lah Quran itu, tuan-tuan. Kafa aqliyah, Azina Zainal, Nisanul Hasanah. Bila seseorang itu lalai, maka Quran itu pun hilang daripada dirinya. Inilah dia yang bahayanya. Kalau kita nak datangkan 10,000 orang menghafaz Quran boleh, tapi soalnya diingat tak Quran tu? Itu perkaranya. Bila terlibat dalam kerja-kerja harian, seseorang mula mengkesampingkan Quran. Masa dia menghafaz Quran tu setiap malam bangun tahajud, lepas dia berkahwin, bekerja, kerja pula jawatan-jawatan penting, duduk banyak outstation, balik dah penat, malam tengok Quran pun tak daya, tuan-tuan, akhirnya terlupa. Inilah dia yang jadi masalahnya, tuan-tuan. Baik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qazatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara zanban a'zam min suratin min al-Quran aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Dalam hadis riwayat Tirmizi, bahawa Nabi SAW telah bersabda, dibentangkan kepadaku seluruh jenis pahala umatku, sehingga pahala habuk yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid sekalipun. Dan dalam masa sama dibentangkan kepadaku seluruh dosa umatku, dan aku tidak melihat satu dosa yang lebih besar daripada surah ataupun ayat Al-Quran yang dihafaz oleh seseorang lalu dia melupakannya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ini satu tarhib untuk kita, satu motivasi untuk kita, satu amaran untuk menghafaz Quran. Kerana Nabi telah bersabda, antara perkara nampak kecil tapi ada nilai pahala di sisi Allah, walaupun habuk yang dibersihkan di masjid. Bayangkan, tuan-tuan, habuk kat masjid tu, kita ambil vacuum, kita clearkan, ataupun kita ambil sejadah masjid yang telah kusam itu, kita balik basuh. Melihat telekung yang kotor itu, orang perempuan di masjid mungkin tak dibasuh, dibawa pulang dibasuh, didobikan, maka ini semua pahala di sisi Allah Ta'ala. Nampak macam kecil, tapi menempati ruang pahala di sisi Allah. Seperti kata Nabi SAW, baginda tidak berkata melainkan kebenaran, tuan-tuan. Dan ada pula yang dipandang sebagai benda kecil, tapi dosa itu besar di sisi Allah SWT, iaitu seperti seorang yang menghafaz surah ataupun ayat daripada Quran kemudian dilupakannya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Aziz Saiful, Supuriyaki, Nur Rahmah. Ini menjadi satu peringatan untuk menghafaz Quran. Walau bagaimanapun, kata Imam Nawawi, ini kelebihan Imam Nawawi, Al-Hafiz Nawawi, Imam Nawawi ni seorang ulama yang hebat, faqih, ulama syekh, maka beliau bawakan hadis ini
tapi ada kritik pada sanad hadis ini oleh Al-Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi mengkritik hadis ini. Mana mengkritik ada satu kelemahan padanya. Walaupun dia adalah satu hadis yang terdapat kelemahan padanya, tapi bagi penghafaz Quran jangan pandang enteng kepada amaran Rasulullah SAW ini. Hendaklah berusaha untuk mengingatinya, berusaha untuk menghafaz, membacanya saban hari setiap waktu, ya. Baik, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW sabdanya, "Man qara'a al-Qur'ana thumma nasi'ahu laqi Allah yaumal qiyamati wa huwa ajzam." Riwayat Abu Daud dan juga Darimi. Sesiapa yang menghafaz Quran kemudian melupakannya, nanti dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan berpenyakit kusta. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Itu sebab dalam konteks masa ni tuan-tuan, ni satu pesan jujur daripada para ulama lah tuan-tuan, ya. Kalau kita melihat anak-anak kita sebagai contohnya, tanya pada dia, nak jadi apa nak dah besar? Langkah pentingnya untuk kita daripada anak-anak kita kecil, kita telah mengenal potensi ada pada diri mereka. Sebagai contoh, dia minat nak jadi doktor, kita membagi dorongan, bagi padanya motivasi, kenalkan dia dengan doktor-doktor, bawa dia pergi ke pusat sains sebagai contohnya. Saya tanya doktor-doktor, macam mana doktor memiliki anak 5 orang, 5 doktor ni? Itu ustaz kena bawa pergi pusat sains selalu, minatkan dia sains, bagi dia bereksperimen, rajin tengok katak sebagai contohnya. Doktor-doktor kata kepada saya, tuan-tuan, belikan dia buku sains, suruh dia minat maths, apa dua cara sekalipun. Ustaz, ini adalah perkara paling penting untuk jadi doktor. Oh gitu. Ada anak kita pula nak jadi pak lebay daripada kecil, rajin azan, suka pakai pakaian ulama, ya, maka kita pun lihat tendensi ataupun dia punya kecenderungan itu untuk menjadi seorang ulama. Baiklah kan, nak jadi apa? Nak jadi ustaz. Nak jadi ustaz ni kita kena hafal Quran, kita kena faham hadis. Kerja ni berat tau. Bila kita hafal, kita lupa, nanti Allah murka pada kita. Ya, walau bagaimanapun kalau nak hafal Quran juga, ia akan bagi sokongan. Nanti bila dah hafal Quran, pergi jadi imam dekat masjid, dekat surau, berlatih untuk memahami Quran. Orang yang sibuk membaca Quran dalam keadaan orang lain meminta-minta kepada Allah, nanti dia akan diberi oleh Allah segala permintaan orang-orang yang minta kepada Allah itu. Hebat kan? Man syaghalathu qira'atul Quran al-mas'alati a'taitu afdala mimma u'tis sa'ilin. Dalam satu hadis menyatakan bahawa Nabi bersabda, sesiapa yang disibukkan dengan baca Al-Quran lalu tidak punya masa untuk minta kepada Allah hajat-hajat dunianya, sedangkan orang lain sibuk minta kepada Allah macam-macam keperluannya, nanti Allah akan melengkapkan hidup si penghafaz Quran yang disibukkan baca Quran, yang tak punya waktu untuk berdoa hajat dunia itu. Allah akan beri kepadanya segala permintaan orang lain dalam bab-bab keduniaan. Itu sebab kita biasa dengar kadang-kadang orang hafal Quran, nak hafal Quran surah yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah susah, bercampur-campur ayatnya. Masuk Ali Imran payah, masuk An-Nisa payah, sampailah ke pertengahan Quran surah Taubah masih payah lagi, masuk ke pertengahan surah Quran Al-Isra, Al-Kahfi payah lagi, masuk Maryam, ya, sampai kepada surah Al-Ma'idah. Ramai orang takut untuk jadi imam kerana banyak ayatnya mengelirukan, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ya, yang mulia raja Sakimah Ngadiman, Anisa Nazar, ya. Ini cabaran bagi orang menghafaz Quran. Tapi bila dia habis saja, lepas pada Maryam, ya Allah, lancar hafazannya, tuan-tuan, percayalah. Dan sampai juz ke-28, juz Tabarak, masuk juz Amma, dia dah ingat, dia boleh ingat semua. Bagi dia lagi 30 juzuk pun andai ada Quran, dia akan hafal, tuan-tuan. Cabarannya pada yang bawah je, 1 sampai 12, 13, 14, itu berat, tuan-tuan. Lepas tu laju selaju-lajunya, kerana dia dah dapat momentum. Tapi kena ingat, ya, bila kita menghafal Quran, tanggungjawabnya berat. Nak kena ingat Quran itu. Inilah cabaran kepada anak-anak kita yang nak jadi ulama. Kalau dia nak jadi ulama, dia kena hafal Quran. Dia nak khatam, dia nak tafsir Quran, dia mesti hafal Quran. Dia nak jadi ulama hadis, dia kena hafal Quran. Kalau tak, dia tidak akan memiliki kekuatan di sudut hujahnya, kekuatan di sudut kefahamannya. Nanti banyak ayat yang dibawakan dia tidak faham. Inilah antara cabaran-cabaran bagi orang yang menghafaz Quran. Jadi nampaknya Imam Nawawi memberi tahu kepada orang yang nak menghafaz Quran, inilah ancaman Allah terhadap orang yang menghafaz Quran lalu melupakannya. Jadi kena ingat, anak-anak kita jangan kita paksa. Kalau dia nak, kita bagi arahkan, dorongan, motivasi. Kenalkan dia dengan ulama-ulama, ustaz-ustaz yang menghafaz Quran, imam-imam sebagai contoh.
Tapi jangan sekali-kali kita paksa dia, takut nanti jadi beban untuk dia, tuan-tuan dimulakan sekalian. Orang buat kerja tanpa minat, ini masalahnya. Tuan-tuan serupa saya nak ajak tuan-tuan untuk dapatkan Habatus Sauda daripada Zazan Travel, Birkah. Ya, di Zazan Travel tuan-tuan dapatkan ni, kami sedang adakan kempen. Tuan-tuan dapat korma, tuan-tuan dapat buku yang tuan-tuan tak dapat di tempat lain. Jadi apa yang kami proses sebagai Birkah ni menyahut sabda Nabi SAW, padanya merupakan keberkatan, kebaikan dan juga syifa, rawatan kepada semua penyakit, kata Nabi SAW. Walaupun saintis pemakanan, doktor-doktor mengatakan ada rawatan yang tidak boleh menggunakan Habatus Sauda, kita cek kepada doktor-doktor pakar, dapatkan nasihat mereka terlebih dahulu. Ini Habatus Sauda, antara proses mudah untuk kita menikmatinya, makannya. Ambil 2 pagi 2 petang, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk Asari Osman, barakallahu fikum. Nur Rahmah, ya, dapatkan Habatus Sauda daripada Zazan Travel. Mudah-mudahan dalam menangani COVID dan juga wabak pada ini sebagai satu ikhtiar, meyakini sabda Nabi SAW merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Berilah kepada adik-adik kita, ayah ibu kita, orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan satu usaha untuk memperkuatkan antibody kita menghadapi suasana pandemik pada hari ini. Habatus Sauda Birkah dengan brand Birkah yang kami hasilkan di Telaga Biru dan juga Zazan Travel. Tuan-tuan beli di Zazan Travel, tuan-tuan akan dapat hadiah macam-macam, bukunya, kormanya, macam-macam perkara lain. Baik, kita kembali kepada diskusi yang berikutnya. Kata Imam Nawawi dalam kitab yang hebat ini, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, iaitu bab berikutnya, orang yang tertidur sebelum membaca wiridnya di waktu malam. Jadi orang ni tertidur sebelum membaca wiridnya. Kita ada wirid-wirid yang kita amalkan, ya, dan susunan doa-doa yang Nabi SAW anjurkan. Ada sebahagian daripada kita mengamalkan maksurat, satu nikmat, fabiha wa ni'mah. Kalau ada di kalangan kita yang mengamalkan wirid lepas sembahyang pun dah cukup memadai dah. Kalau dapat tambah lagi dengan zikir-zikir yang lain. Bagaimana hukumnya? Kata Imam Nawawi, orang yang tertidur sebelum mengamalkan wiridnya pada waktu malam, ya. Jadi kalau orang tanya tentang tarikat tu sebenarnya wirid lah, tuan-tuan. Tarikat ni berarti wirid. Dia merupakan amalan-amalan yang bersumberkan daripada Rasulullah SAW, yang telah disusun oleh alim ulama mengikut sanad kajiannya, ataupun daripada gurunya kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ada macam-macam amalan. Jadi selagi perkara itu mempunyai sanad, memiliki rujukan, riwayatnya jelas, maka amalkan. Ini nama tarikat. Ya, amalan-amalan yang bersumberkan kepada Rasulullah SAW mengikut kaedah-kaedahnya. Cuma dalam riwayat itu ada yang Nabi kerap amalkan, ada yang Nabi jarang-jarang amalkan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Tak salah pun kita nak beramal dengan perkara yang dhaif, tapi kalau ada pilihan, kita ambillah yang lebih i'timad daripada yang lebih jelas, tuan-tuan, ya. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan dengan berkata, sabda Rasulullah SAW, "Man nama an hizbihi min lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail." Siapa yang tertidur sebelum baca zikirnya pada waktu malam atau sebahagian daripadanya, kemudian dia membacanya di antara subuh dan zuhur, maka ditulis baginya pahala seolah-olah dia membacanya pada waktu malam. Riwayat Muslim. Maksudnya kat sini, orang ni pada waktu malam dia melazimi doa yang tertentu, ini yang tertentu, tapi pada malam tu dia penat sangat. Kerja berat siangnya, penat sangat, dia tertidur, tuan-tuan, terlupa ataupun tak sempat nak beramal dengan amalan hariannya itu. Maka digalakkan untuk dia menggunakan kesempatan di antara subuh dengan zuhur, dan ditulis oleh Allah SWT sebagai pahalanya berjalan. Ini ibarat tamsilan nak kemukakan macam orang kerja kerajaan lah. Kerja kerajaan bila sampai waktu pencen, retire. Bila retire masih dapat lagi pampasan, dapat lagi imbuhan, dapat lagi gaji pencen, kan. Kalau dengan manusia yang kita buat baik dengannya boleh dapat kelebihan begitu, ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat orang ni memang kaki wirid, yang rajin zikir, yang ada amalan-amalannya, ya. Ismiliana, barakallahu fiik. Ya. Jadi bila kita beramal, kemudian pada waktu itu keletihan menguasai, kita pun terlepas, terlelap, tak sempat nak beramal dengannya, maka ditulis untuk kita pahala beramal walaupun kita beramal pada hari esoknya, bukan lagi pada waktu malam, iaitu di antara maghrib, di antara subuh dengan zuhur, ya. Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu menunjukkan dengan berkata, Abu Usaid berkata, siapakah Sulaiman bin Yasar ni, tuan-tuan? Sulaiman bin Yasar ni merupakan seorang tabi'i yang terkemuka di Madinah.
Tabi'in ni berarti generasi yang hidup selepas Rasulullah wafat. Mereka menemui para sahabat Nabi dan belajar daripada para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu mereka berjumpa dengan Nabi, masuk Islam di sisi Nabi dan kekal sebagai seorang muslim sampai ke akhir hayatnya, maka mereka dipanggil sebagai sahabi. Kalau orang itu hidup pada zaman Nabi sekalipun tapi tak jumpa dengan Nabi, dia masuk Islam dan kemudian Nabi sudah wafat, maka dia tidak dipanggil sahabi. Macam Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, macam Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Mereka ni merupakan generasi yang hidup pada zaman Nabi tapi tak kesempatan jumpa dengan Nabi kerana jarak yang jauh di Yaman. Maka mereka tidak kesempatan jumpa dengan Nabi. Mereka dipanggil sebagai tabi'i. Jadi Sayyid Imam Yasar ni adalah seorang tabi'i. Beliau hidup selepas Nabi SAW wafat. Jadi dia sempat belajar dengan sahabat-sahabat Nabi ada di Madinah yang pada masa itu cukup ramai. Abdullah bin Umarnya, Abdullah bin Abbasnya, Aisyah radhiyallahu anha. Ini merupakan tempat Sayyid Imam Yasar belajar. Jadi Sayyid Imam Yasar ni tuan-tuan dimiliki sekalian, seorang yang bukan sahaja hebat dari segi ilmunya, bahkan handsome. Perwatakannya, penampilan dirinya memang handsome. Satu hari dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah haji, Sayyid Iman berehat dalam perjalanan. Ialah Mekah Madinah jauh. Beliau dari Madinah nak pergi ke Mekah jauh 500 km. Bayangkan pada waktu itu tak ada kenderaan macam kita. Kita yang naik bas pada hari ni pun rasa penat pegang kepalang tuan-tuan. Tidur bangun belum sampai juga. Bayangkan dulu 1000 tahun dulu. Maka Imam Sayyid Imam Yasar kepenatan dalam perjalanan nak pergi menunaikan ibadah haji, dia berehat dalam perjalanan. Dia terlupa nak kunci pintu bilik rehatnya itu. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan yang cantik jelita, menanggalkan pakaiannya tuan-tuan. Wanita ni rupa-rupanya telah mengamati Saiman, dapati tentulah dia orang kaya, dia ada rupa, dia tak tahu ni orang alim. Maka dia pun datang, dia ingat ini seorang saudagar, bolehlah dia beli dirinya dan boleh dapat keuangan. Maka perempuan jahat ni daripada dulu dah ada tuan-tuan. Maafkan saya istilah itu kurang tepat, perempuan yang terlibat dengan perkemaksiatan tuan ni. Maka akhirnya Sayyid Imam Yasar pun terkejut melihat masuknya seorang perempuan mengunci pintu. Rupanya dia terlupa kunci pintu. Masuk dia dan menanggalkan bajunya, mengajak dia buat maksiat. Sayyid Imam, seorang yang salih ini, menekuk wajahnya tuan-tuan dan menangis semahu-mahunya melihat keadaan itu. Bayangkan tuan-tuan, ketika tiada siapa pun melihat melainkan Allah. Jadi inilah dia amalan para salafus salih. Bila menjaga dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang syubhah, maka Allah Taala akan bantunya untuk menyelamatkan di waktu ujian besar datang seperti itu tuan-tuan. Maka Imam Sayyid Yasar pun menangis. Maka perempuan itu pun terkejut dan merasa malu di atas perbuatannya. Dia pun keluar meninggalkan Sayyid Imam Yasar. Sayyid Yasar ni pergi menunaikan ibadah haji. Dia pergi dengan kawan dia sebenarnya tuan-tuan. Akhirnya bila kawannya melihat keadaan itu, kawannya pun cemas. Kenapa nampak engkau macam sedih, kenapa ni? Kawannya melihat dia selepas itu nampak macam pucat wajah. Kenapa engkau? Maka Sayyid Yasar tak mahu ceritakan, tapi bila tanya, didesak, akhirnya beliau terpaksa ceritakan pengalaman ngerinya itu. Maka kawannya pun berkata, ya Allah, ya Sulaiman, kau bukan saja seorang yang faqih, yang alim, malahan kau seorang handsome. Engkau ditimpa ujian seperti Nabi Yusuf, kau selamat. Kalau aku tak tahulah wahai Sulaiman macam mana. Tuan-tuan, bahaya tuan-tuan ya. Itu sebab para ulama memfatwakan nak pergi ke negara-negara barat seperti Amerika, seperti Europe, jangan pergi seorang diri tuan-tuan ya. Pergilah dengan teman, pergilah dengan isteri, pergilah dengan keluarga, pergilah dengan, kerana terlalu mudah untuk melakukan maksiat. Na'udzubillah tuan-tuan ya. Takut iman kita tidak kuat pada masa itu, maka kita terjebak. Ialah iman ni meningkat, mengurang kan. Kalangan salafus salih macam contohnya Sa'id bin Musayyab yang hidup sezaman dengan Sulaiman bin Yasar ni berkata, beliau pun takut untuk berdudukan dengan anak perempuannya tak kala tak ada orang lain. Takut nak duduk dengan seorang lelaki amrad. Amrad ni maknanya saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu, lelaki yang tidak berjanggut, tidak memisai, yang penampilannya macam orang perempuan. Aku takut kerana bimbang pada waktu itu tiba-tiba syaitan menguasai aku, maka aku pun melakukan maksiat di hujung usia macam ni. Ini kegentaran, ketakutan para salafus salih dalam melakukan maksiat ya, atau terjebak melakukan maksiat. Jadi kembali kepada apa yang kita bincangkan kat sini tuan-tuan, Sayyid Imam Yasar adalah seorang tabi'in yang terkemuka yang Allah selamatkan dia daripada ujian ketika nak pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Kalau tak tuan-tuan, bayangkanlah kalau berlaku perkara tersebut pada seseorang nak pergi haji. Allahu Akbar, macam manalah nak dapat haji mabrur tuan-tuan.
Akhirnya Sayyidina Hasan ni bila pergi menunaikan ibadah haji dah selesai, dan tinggallah rukun terakhir untuk dibuat, iaitu sa'i. Ketika beliau habis sa'i, beliau pun tertidur kepenatan di antara Safa dan Marwah. Tiba-tiba Allah hadiahkan untuknya satu mimpi menarik. Datangnya seorang lelaki yang segak di depannya. Sulaiman pun terkejut melihat, Allah, siapa ni tuan? Orang tu berkata bahawa aku nak mengucapkan tahniah kepada kau atas kejayaan kau menghadapi ujian dalam perjalanan pergi ke Mekah untuk buat haji, wahai si alim, wahai syekh. Maka Sayyidina Hasan tanya, siapakah engkau? Siapakah tuan hamba? Dia melihat orang tu begitu handsome. Rupanya yang datang dalam mimpinya itu merupakan Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Nabi Yusuf sendiri tampil memberikan ucapan tahniah untuk Sulaiman. Mudah-mudahan kau istiqamah dalam kebaikan, wahai Sulaiman. Jadi Sayyidina Hasan ni, kadang-kadang saya cerita kepada tuan-tuan riwayat-riwayat perawi-perawi ini supaya tuan-tuan tahu yang membawa kepada kita kisah-kisah ni adalah orang macam kita, umurnya, kehidupannya, tapi kelebihan mereka pada iman mereka, tuan-tuan, supaya kita dapat jelas betapa hebatnya Islam yang sampai kepada kita ni. Ikut rantai sanad perawinya adalah orang-orang yang sangat hebat. Mereka bukannya maksum, tapi mereka berusaha untuk jadi orang terbaik, dan Allah telah memperakui mereka. Nama-nama mereka kekal dengan kebaikan sampai hari ini. Jadi saya biasa menandakan dengan berkata, Abu Usaid berkata, nimtul bariha an wirdi hatta asbahtu, falamma asbahtu istarja'tu wa kana wirdi surat al-Baqarah faraitu fil manami ka'anna baqaratan tantahuni. Saya biasa menandakan daripada berkata Abu Usaid radhiyallahu anhu berkata, semalam aku tertidur. Siapa Abu Usaid ni tuan-tuan? Ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tertidur daripada wirid yang patutnya aku bacakan. Apakah wirid kau? Wirid aku sebelum tidur setiap malam aku baca surah Al-Baqarah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Mampu tak tuan-tuan agak-agak? Surah Al-Baqarah ni 286 ayat, 2 jam setengah kalau baca tuan-tuan. Tak lama pun, 2 jam setengah. Kadang-kadang tengok WhatsApp pun dah 3 jam, 4 jam tak perasan. Tak percaya tengok kat skala laporan harian kita, historical record kita, apa yang kita buat hari ni. Tengok dekat WhatsApp 3 jam habis masa dalam tandas tengok WhatsApp, tengah makan pegang telefon, tengah buat apa pun pegang handphone lagi, tak berhenti-henti baca. Kita tak perasan tu 3 jam setengah habis dekat WhatsApp. Maka dalam apa yang dikatakan di sini, sahabat Nabi ini bernama Usaid berkata, aku tertidur malam tadi aku mimpi ditanduk aku oleh seekor lembu betina kerana aku tak baca surah Al-Baqarah. Kerana surah Al-Baqarah ini merupakan santapan rohani aku, tiap-tiap malam aku membacakannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru ni saya dengar satu ceramah disampaikan seorang ulama di Timur Tengah, tuan-tuan, dalam YouTube, Syekh Muhammad Arifi, Dr. Muhammad Arifi, seorang pendakwah terkemuka dari Hijaz. Beliau berkata, beliau mendengar daripada syekhnya berkata bahawa memang Nabi SAW sabda, bacalah surah Al-Baqarah, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhazaha barakah wa tarkaha hasra wa la tastati'u al-batala. Dalam hidup bacalah surah Al-Baqarah, mengambilnya keberkatan, meninggalkannya penyesalan. Tidak akan mampu ahli sihir untuk mengenakan apa-apa kepadamu andai engkau mengamalkan surah Al-Baqarah. Nabi SAW as-sadiqul masduq, Nabi yang sangat mulia, yang sangat benar itu, dibenarkan oleh Allah kata-katanya, berkata demikian. Siapa ragu tuan-tuan? Tak ada siapa ragu, kecuali orang munafik saja yang ragu. Maka Abu Sa'id berkata, aku tiap malam aku baca surah Al-Baqarah. Malam tu aku terlupa, mengantuk, menguasai aku tidur. Dalam mimpi aku datanglah seekor lembu betina menanduk aku. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi saya biasa berkata, gurunya berkata demikian. Jadi maksud kat sini bahawa hebatnya orang dahulu, wiridnya bukan pendek-pendek macam kita lepas sembahyang 5 minit 10 minit. Wiridnya surah Al-Baqarah, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ini hari Jumaat tadi nak baca surah Al-Kahfi pun mencungap-cungap, tuan-tuan. Ada yang bertanya pula, boleh tak baca 10 ayat je ini? Sebab Nabi sebut baca 10 ayat sama daripada Dajjal. Allah, 10 ayat, musim PKP, tak ada kerja apa-apa lah, salah engkau baca 110 ayat tu kan. Berat rasa. Ni sahabat Nabi ni baca surah Al-Baqarah 280 ayat, 2 kali ganda lebih panjang daripada surah, lebih 2 kali ganda, hampir 3 kali ganda daripada surah Al-Kahfi yang kita baca pada Jumaat ni, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Dalam satu riwayat Ibn Abi Dunya daripada seorang penghafaz Quran bahawa dia telah tertidur pada satu malam tanpa membaca wiridnya. Tiba-tiba dia melihat dalam mimpi ada orang berkata kepadanya, aku hairan dengan pemuda yang memiliki tubahan dan kesihatan serta masih muda tetapi tidur hingga ke subuh, padahal kematian melalui cabutan nyawa masih tidak selamat.
apabila dia boleh menjelma dalam kegelapan malam. Ini merupakan kisah orang-orang salih sebelum kita, Ibn Abi Dunya, bahawa orang ni menghafaz Quran, malam itu terlupa nak baca Quran, tertidur. Maka datanglah seorang berkata kepadanya, alangkah ruginya tubuh badan sihat, segar tapi tidur sampai ke subuh. Dia tahu tak bahawa kematian itu bukan mengikut pada umur, tapi mengikut cabutan di sisi Allah. Allah ambil siapa yang dikehendaki olehnya. Setiap hari kita dengar ada orang meninggal dunia, tuan-tuan. Kita ikut perkembangan Jabatan Agama Islam Negeri, kita nampak orang berpakaian lengkap, pejabat kesihatan itu pergi mengkebumikan orang, Allah kena COVID orang tu. Bukan kira pada tua, orang muda pun kena, budak pun kena, tuan-tuan. Sudahkah kita buat persiapan untuk menghadapinya? Jadi antara persiapan yang paling baik, fatazawadu fa inna khairaz taqwa. Buatlah persiapan yang paling baik di sisi Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan itu dia diumpamakan, tuan-tuan, adalah amal salih yang kita lakukan sebenarnya. Orang masuk syurga bukan kerana amal salih dia, tapi kerana tafaddulan. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah, tafaddulan dia satu kelebihan daripada Allah. Allah bagi begini, tuan, saya bagi contoh. Contoh ni guru saya bagi, Syekh Dr. Ratib Nabulisi. Anak ni belajar bersungguh, ayah dia cakap pada dia, nak, kalau kau belajar sungguh, kau dapat kesan cemerlang dalam periksaan akhlak kau pun baik, nanti ayah belikan kau benda budak ni nak, basikal lah contohnya. Basikal yang dia nak lah, apa-apa basikal. Maka anak dia belajar bersungguh-sungguh, belajar dia hebat, belajar bersungguh, dan akhlak dia baik, urusan dia cemerlang. Bila urusan cemerlang, oleh kerana dia terlalu gembira, dia terlupa ayah dia. Apa dia buat, tuan? Dia bawa dia pergi kat kedai basikal, tunjuk, pakcik ni urusan saya, cemerlang, akhlak saya baik, pakcik kenal saya, memang saya nak basikal ni. Boleh, tuan-tuan agak. Dia terlupa bahawa memanglah sijil dia cukup melayakkan dia basikal, akhlak dia bagus, tapi dia terlupa duit itu daripada ayah, tuan. Gitulah kehidupan kita sebenarnya. Kita beramal saleh, dengan sebab amal saleh itu Allah kesian kat kita, rahmat Allah datang. Jadi kalau umpamakan basikal tadi syurga, kita punya amal saleh itu ibarat kejayaan anak ni tadi, dengan kecemerlangannya, akhlaknya, perangainya. Tapi ada satu lagi komponen yang dia kena lengkapkan, iaitu tafaddulan, kasih sayang daripada Allah, rahmat daripada Allah Ta'ala. Seumpama duit pada ayah itu untuk bawa dia pergi ke kedai, cakap pada tokey itu, mai basikal ni dia nak, ni duit. Macam itulah syurga besok kita masuk, tuan-tuan, insya-Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya, jadi tuan-tuan yang sekalian, inilah yang boleh kita pelajari bersama. Itu sebab dalam hidup ni, tuan-tuan, banyaklah mengucapkan doa, ya. Alim ulama menyusun doa-doa kat tanah Melayu ni, rupa-rupanya ada sanad dia, tuan-tuan. Kita selalu dengar imam baca, kan? Apa yang baca? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tahu kan doa ni, kan? Jadi ucaplah selalu, tuan-tuan, alhamdulillahi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ni dalam buku Azkarul Azkar yang saya galakkan tuan-tuan miliki, ada doa ni pada muka surat 105. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Maksudnya segala puji bagi Allah, pujian yang menunaikan segala hak nikmatnya, membalas limpahan tambahan nikmatnya. Allah bukan saja bagi nikmat bagi kita, tuan-tuan, bagi tambahan nikmat lagi. Allahu akbar, masyaallah, tabaraka wa taala. Bayangkan kalau seseorang itu sukar macam mana sekalipun, tapi dalam kesukarannya ada kemudahan Allah bagi. Itu kasih sayang Allah kepada seseorang kita sebenarnya, kalau kita perhatikan. Lihat, orang tu nak pergi haji, dia doa pada Allah nak pergi haji, dapat pergi haji. Alhamdulillah, Allah bagi kepada dia dapat pergi haji. Pergi haji pula sampai kat tanah suci, kawan-kawannya semua baik-baik. Dia pun terfikir, tuan-tuan, dah tu ada yang jadi besan pula. Dah tu pergi ke Arafah pula, dapat duduk tempat yang special. Jadi tuan-tuan, inilah dia dalam kehidupan kita. Allah bagi nikmat, lepas nikmat tu ada nikmat lagi. Itu sebab tiada pujian lebih besar daripada kata-kata ini. Kata Imam As-Suyuti, berkata Syekhul Islam Imam Sirajuddin Al-Burqini, bahawa ini adalah manifestasi syukur kita kepada Allah berpandukan kepada ayat surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin itu. Jadi selalulah ungkapkan Alhamdulillahillazi, Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya, selaras dengan apa yang kita pelajari pada malam ni, jadikan dia wirid harian kita setiap-tiap malam. Ambillah surah Al-Mulk baca, surah Sajdah baca pada malam ni sebelum tidur. Bacalah surah Az-Zumar, baca surah Al-Isra. Nabi suka baca surah-surah ni, tuan-tuan. Semoga Allah berkati kita, jadikan dia wirid amalan kita setiap hari. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah, Allah ridha dengan kita,
dan syurga itu dibentukkan untuk kita. Seorang di kalangan salafus salih ini disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Al-Hikam, tertidur daripada wirid-wiridnya. Tiba-tiba pada malam itu bertemu dengan perempuan yang sangat indah, sangat cantik jelita. Perempuan itu berkata kepadanya, wahai fulan, engkau lupa kat kami. Kami telah diciptakan oleh Allah 500 tahun sebelum ini, sebelum semua dilahirkan, ciptakan aku untuk engkau. Alangkah ruginya engkau bila mengabaikan mahar mas kahwin kita. Rupanya mas kahwin, berkahwin dengan bidadari ni adalah bangun malam, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Dan Allah berkati kita pada malam ni sedikit peringatan serta pentulah ni. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman kita yang lain. InsyaAllah malam esok, tuan-tuan jangan lupa malam esok kami ada forum bersama dengan seorang sahabat yang amat menarik kehidupannya. Beliau hidup kat Madinah. Kita nak share pengalaman beliau bekerja dan anak-anaknya semua hafal Quran di Madinah, tuan-tuan. Beliau bukannya ustaz jadi saya nak ajak tuan-tuan untuk kenalan dengan beliau dan ambil pedoman. Mudah-mudahan ada anak-anak kita besok akan datang pun berpeluang untuk bekerja kat Madinah, Madinah Rasulullah, semayang di Masjid Nabawi, dapat berumrah selalu. Anak-anak kat situ automatik dapat hafal Quran. Masjid yang ada di Madinah semuanya menawarkan program hafal Quran percuma, tuan-tuan. Allahu Akbar. Malam esok jangan lupa jam 9 malam lebih kurang 9 suku kami akan ke udara untuk forum menceritakan tentang pengorbanan dalam konteks kita melakukan ibadah korban sekarang. Orang nak pergi ke Madinah macam mana boleh duduk kat Madinah. Dipilih untuk bekerja kat Madinah walaupun peluang kerja di tempat lain lebih besar di negara barat, tapi beliau memilih untuk duduk kat Madinah. Allahu Akbar. Seronok esok kita akan kongsi pengalaman berharga beliau. Jadi tuan jangan lupa dapatkan Habatus Sauda daripada Zazan Travel. Birkah ni untuk mengalami pandemik, melalui hari-hari yang sukar ini, hadiahkan untuk kita saya makan setiap hari. Habatus Sauda Birkah ni kami menawarkan macam hadiah. Dan tuan-tuan melakukan ibadah korban tinggal sedikit hari saja lagi. Berapa hari je lagi kita dah tutup dah ibadah korban penyertaan untuk tahun ni. Bagi yang telah buat boleh syorkan pada kawan-kawan kita, kerana korban ataupun akikah tuan-tuan amanah di bahu kami. Kami melakukannya di Yaman, di Syria, di Mekah dan juga di Sudan. Kita melakukan ibadah korban dan sediakan korban unta, lembu, kambing, semua ada. Alhamdulillah, kharuf. Kalau di Syria ada kharuf. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan daripada Zazan Travel. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa ibu ayah, cikgu-cikgu, anak-anak dimuliakan Allah sekalian, dapatkan buku-buku education dari Telaga Biru dengan menziarahi www.telagabiru.com.my. Ada macam-macam buku, bukan saja pendidikan Islam dan bahasa Arab, malahan ada math, sains, geografi, sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semuanya ada daripada 1 sampai tingkatan 5. Dapatkan tuan-tuan. Dan ada kami tekankan sekarang belajar Jawi cara pantas. Bagaimana kita boleh belajar kem bestari salat. Semalam saya terangkan, ibu ayah, anak-anak kita Muslim BKP ni tekankan aspek ibadah. Ajar mereka untuk berwuduk dengan betul, tahara dengan betul. Ada ramai anak perempuan yang tak tahu bagaimana mandi junub daripada haid, nak kenal darah haid, kena belajar tuan-tuan. Dapatkan buku kem bestari salat dari telagabiru.com.my. Order kami hantar ke rumah tuan. Terima kasih tuan-tuan sekali lagi. Setakat ini saja dulu untuk perkongsian kita pada malam ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik ya rabb. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى اصرف عنا الأذى اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqallahu minna minkum. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran pada malam ni. Panjang-panjangan video ni pada tuan-tuan kita yang lain. Sekian, jumpa lagi malam esok dalam forum bersama dengan sahabat istimewa dari Madinah. War-warkan kepada sahabat kita lain. Jumpa lagi malam esok insya-Allah. Atrukukum tahta riayatillah wa hifzi. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan kasih sayang pemerhatian Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekian,
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Sabarudi, terima kasih Hamzah Buci, terima kasih pada Yang Mulia Raja Roslin, terima kasih kepada Tika bin Sulaiman, terima kasih kepada Rizalman, Zaitun Osman, Saadia Basar, terima kasih kepada Nur Rahmah, semua yang hadir, Nazira Nazri. Terima kasih pada yang telah menangi kuis kita, dapat hadiah Tafsir Ibn Katsir dan juga Fiqh Mizan, Quran Ghufran, dan juga kitab-kitab yang lain. InsyaAllah minggu depan kita kembali buat kuis semula, insyaAllah. Terima kasih Puan kami saya HMS jauh dari Singapura, doakan kami Mas Najwa Ibrahim, Numala Ahmad, terima kasih semua. Bob Nas, terima kasih. Muhammad Fadli Ahmad, terima kasih. Jumpa lagi besok insyaAllah. Nur Azmi Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustin Amirah, terima kasih. Mahrani Al-Muari, terima kasih. Zul Ikhwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah Yahya,